Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Salihin bin Abdullah, Timbalan PPD Hulu Langat Sektor Perancangan, selaku penceramah jemputan kita pada hari ini, guru-guru penolong kanan, ahli jawatankuasa PIBG sesi 2020/2021, guru-guru dan pelajar SMK Pantai Sepang Putra, seterusnya tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi ini, dengan izin serta limpah rahmatnya, dapat kita bersama-sama dalam program penghayatan ilmu dan hikmah korban SMK Pantai Sepang Putra tahun 2021. Pihak majlis serta seluruh warga SMK Pantai Sepang Putra turut sama merakam ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua hadirin dan hadirat kerana sudi meluangkan masa bagi sama-sama menjayakan program penghayatan ilmu dan hikmah korban yang direncanakan pada hari ini. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kefahaman kepada hadirin tentang pengertian Hari Raya Korban dan semangat pengorbanan dalam diri kita semua, selain dapat merapatkan ikatan silaturahim di antara pihak sekolah, ibu bapa dan pelajar walaupun secara dalam talian. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Haja Asiah binti Abu Jamal, Pengetua SMK Pantai Sepang Putra untuk menyampaikan ucapannya. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Saudara Adam Nazhan bin Abdul Muttalib, yang berusaha Al-Fadil Ustaz Salihin bin Abdullah, Timbalan PPD Hulu Langat, mantan penolong kanan pentadbiran SMK Pantai Sepang Putra, orang kedua hebat di PPD Hulu Langat, yang dihormati Tuan Haji Muskamal bin Muhammad Jonan, YDP PIBG SMK Pantai Sepang Putra, semua penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, guru-guru AJK PIBG, ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dapatlah kita bersama-sama dalam program penghayatan ilmu dan hikmah kurban, yang mana pengertian kurban itu amat luas pengertiannya dan perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, murid perlu menghormati pengorbanan ibu, ayah dan guru. Ibarat pengorbanan, matahari memberi laluan siang kepada malam untuk bintang bercahaya. Sudah lama kita semua tidak bersua muka disebabkan pandemik COVID-19. Adalah diharapkan acara pada hari ini dapat meningkatkan silaturahim sesama kita di samping meningkatkan penghayatan ilmu. Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli jawatankuasa PIBG dan para sukarelawan ibu bapa yang telah menyokong dan membantu keupayaan sekolah untuk melahirkan murid yang berjaya dari segi sahsiah dan kecemerlangan akademik. Sebagai contoh, AJK PIBG dan sukarelawan ibu bapa telah mencari dana tambahan dan menyediakan makan minum pelajar semasa peperiksaan SPM 2020. Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang budiman. Untuk pengetahuan semua, pihak sekolah dengan kerjasama PIBG turut melancarkan projek Kasih Peranti 2021 pada tahun ini untuk membantu murid yang menghadapi masalah semasa PDPR disebabkan tiada peranti atau data. Setakat ini, semua guru telah bermurah hati memberi sumbangan untuk tujuan tersebut. Oleh itu, saya menyeru kepada ibu bapa yang sudi menderma, bolehlah membuat sumbangan terus kepada akaun PIBG seperti yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah kepada AJK pelaksana yang terlibat pada hari ini. Walaupun short notice dalam masa 3 hari, alhamdulillah program ini berjaya juga dilaksanakan. Dan saya dapati sekarang ni sudah ada lebih kurang 100 orang, 101 orang dalam talian. Terima kasih kepada semua guru yang dipetua PIBG, Tuan Haji Muskamal, AJK PIBG, para ibu bapa dan anak-anak yang hadir.
sekalung penghargaan kepada sahabat baik saya, dunia dan akhirat, tak lain tak bukan penceramah jemputan hari ini, Ustaz Solihan, ya, jazakallahu khairan. Jadi anak-anak kalau nak mencari kawan, mencari sahabat, carilah sahabat yang boleh membimbing kita ke arah kebaikan. Akhir kata, selamat berpuasa kepada yang berpuasa hari ini dan selamat menyambut Hari Raya Kurban. Semoga Allah sentiasa memberkati pengorbanan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Haja Asiah di atas ucapannya. Semoga kita mengambil manfaat daripada ucapan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya, majlis menjemput Tuan Haji Muskamal bin Muhammad Jonan, YDP PIBG untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha Pengetua SMK Pantai Semang Putra, Puan Asia. Assalamualaikum Tuan Haji. Minta onkan mikrofon. Okey. Dengar ya? Okey, dengar. Okey. Okey. Yang dikasihi anak-anak pelajar yang turut serta bersama-sama pada pagi ini. Pertamanya saya manjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita dan diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam program yang telah diatur dan dirancang oleh pihak sekolah, iaitu program penghayatan ilmu dan hikmah kurban, ya, bersempena dengan sambutan Hari Raya Kurban. Saya ucapkan tahniah dan syabasnya kepada semua AJK, terutamanya pihak sekolah lah ya semua, kerana dalam keadaan sekarang ini masih sempat lagi ya merancang dan mengaturkan ya program yang sangat baik ini untuk guru-guru dan juga anak-anak pelajar di sekolah ini. Ya, tahniah dan syabas saya ucapkan. Dalam suasana pandemik pada hari ini, saya juga ingin mengingatkan diri saya dan juga guru-guru serta anak-anak pelajar sekalian, sama-sama kita menjaga diri kita supaya keadaan hari ini bertambah pulih, bertambah baik dan dapat kita meneruskan kehidupan sehari-harian kita dari masa ke semasa. Kepada anak-anak pelajar, bersempena dengan sambutan Hari Raya Kurban, ya, cubalah kita ambil pengajaran ya daripada sambutan Hari Raya Kurban ini, bahawa apa-apa saja yang kita inginkan, apa-apa yang kita mahukan ya, kita tidak terlepas daripada ataupun kita mestilah ya berkorban ya untuk mendapatkan sesuatu yang kita idam-idamkan. Jadi sama ada pengorbanan dalam bentuk tenaga, dalam bentuk wang ringgit ataupun apa saja, dia mesti kita lakukan untuk memastikan apa yang kita idamkan, apa yang kita inginkan itu insya-Allah dapat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana sirah ya tentang pengorbanan yang dilakukan oleh para nabi pada zaman-zaman yang silam. Kepada anak-anak pelajar khususnya yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, yang mungkin akan mengambilnya pada tahun hadapan, ya, diharap dapat menggiatkan tentang pengorbanan ini ya, supaya anda semua berjaya dalam pembelajaran dan juga peperiksaan, walaupun sekarang ini anda semua belajar secara PDPR ya. Kepada guru-guru juga diharapkan guru-guru dapat menunjukkan atau membuktikan ya bahawa
hasil daripada usaha cikgu ya dapat membuahkan kejayaan dan kecemerlangan anak-anak pelajar di SMK Pantai Sepang Putra. Bagi pihak PIBG, insyaAllah kami akan sentiasa beri sokongan ya terhadap apa program dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah ya semampu kamilah ya. Kalau memerlukan pengorbanan wang ringgit ya kita akan cuba memberikan seberapa mampu, dan begitu juga dari segi keperluan material-material yang lain kita akan cuba berikan sokongan kepada pihak sekolah. Jadi ya, itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak sekolah, dan terima kasih juga kepada semua yang menyertai ya dalam talian dalam program penghayatan ilmu dan hikmah korban pada hari ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, saya nak tanya boleh? Ya, boleh. Bagaimana kita nak Terima kurban lembu? Apa dia? Macam mana kita nak kurban? Macam mana kita nak Kurban. korban? Korban apa tu? Lembu. Korban lembu? Tak faham saya, macam mana ya? Tak, macam mana kita nak sembelih lembu? Sembelih lembu? Untuk ibadah korban ke? Ibadah korban. Ini siapa tanya ni? Ini Ulfa yang dari PPKI. Ulfa dari PPKI Ulfa. Nanti Ulfa nanti Ustaz jawab ya. Nanti ada sesi soal jawab. Ya. Ulfa tunggu dulu, tak payah tanya dulu ya. Nanti Ustaz jawab. Ya Ulfa. Ulfa open mikrofon dulu. Dia murid PPKI Tuan Haji. Okey, tak apa. Betul tu. Saya rasa biarlah Ustaz menjelaskanlah ya tentang pertanyaan daripada pelajar tu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muskamal di atas ucapan yang penuh bersemangat dan berguna kepada hadirin sekalian. Majlis kita akan diteruskan dengan bacaan Yasin. Diharapkan semua hadirin dan hadirat dapat mengikuti bacaan Yasin ini dengan diketuai oleh Al-Fadil Ustaz Salihin bin Abdullah serta diteruskan dengan tazkirah korban. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Yang berusaha saudara pengurusi majlis, saudara Muhammad Adam, yang berusaha Puan Haji Asyah binti Abu Jamal, pengetua SMK Pantai Sepang Putra, yang berusaha Tuan Haji Muskamal bin Muhammad Jonan, YDP PIBG SMK Pantai Sepang Putra, barisan pentadbir, barisan EJK PIBG, guru-guru, para ibu bapa dan murid-murid yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan short notice, alhamdulillah kebetulan hari ini ada ke lapangan waktu pagi ini. Saya di Penang ya, oleh Puan Haji Asyah ya, untuk handle bacaan Yasin dan juga sedikit tazkirah. Awal-awal lagi Tuan Haji Muskamal dapat soalan cepu emas ya daripada murid kita. Hebat. Alhamdulillah. Untuk makluman sahabat-sahabat, Puan Haji Asyah dan juga Haji Muskamal merupakan mantan bos saya, mantan pengetua saya. Ya, mereka lah orang-orang yang saya banyak belajar dalam pengurusan. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama membaca Yasin
Sekejap dia, ada gangguan sekejap dia. Baik, maaf ya. Baik, insyaAllah kita akan berjaya, kita doakan, kita hajatkan agar apa yang kita usahakan ini akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai kepada arwah-arwah yang kita hajatkan insyaAllah. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أزواجه وذريته وأسواته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ولا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو شاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا رصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم ونحترته بالرسالة والنبوة والولاية وإلى صراطك المستقيم ومن جميع ما جاء به منك جبريل والتنزيل العزيز الرحيم وبخاص الخر الأسماء التامة وما أزهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبحفظ فك وفرج عن كل مهموم المخلص لكل مدين يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم ما كان قبل أن يكن ونسألك اللهم أن تسلك من جلة رضاك وأن تجعل أهل ومهل السعادة وغناك وأن تسير جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعانا يا الله حك فيك رجاءنا وأدخلنا في رزقك المسلم بسم قول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان النفس عن كل مغموم سبحان النفس عن كل مدين سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم الحمد لله الحمد لله الحمد لله syukur Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya dan inayah dapat kita sama-sama melaksanakan satu amalan, satu ibadah itu melalui bacaan Yasin. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua warga SMK Sepang Putra barisan PABG yang hari ini berkolaboratif untuk melaksanakan program yang sangat-sangat bermakna ini, terutamanya di ambang kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha pada esok hari insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan kepada Allah SWT sekalian, bila sebut hikmah korban, hikmah kita tidak dapat lari daripada kita akan terpahat ataupun terlintas di kepala kita. Nabi kita Ibrahim, Nabi juga Nabi kita Ismail, peristiwa penyembelihan itu. Dan saya ingin respon kepada murid kita tadi itu, Ali atas silap saya tentang bila sebut sembelihan itu, korban itu ialah satu proses di mana menyembelih binatang. Menyembelih binatang maksudnya binatang tertentu. Binatang tertentu itu yang kita sebut ialah binatang yang berkaki empat. Ya, Al-An'am itu binatang yang berkaki empat. Yang berkaki empat, Al-An'am maknanya apa? Binatang berkaki empat yang memang binatang peliharaan, binatang yang dibela. Contohnya lembu, contohnya kerbau, contohnya kambing, contohnya kibas, contohnya unta. Kibas ni kita jarang-jarang jumpa. Boleh Google adik-adik, boleh Google apa yang macam bentuk kibas ni. Ya, tetapi binatang-binatang lain, contohnya macam rusa, ya, kijang, sang kancil, ya. Itu bukan binatang untuk korban. Itu boleh makan, boleh disembelih. Tapi untuk korban, binatang tertentu. Bila sebut tertentu, Al-An'am. Al-An'am itu ialah binatang ternakan yang telah ditulis termaktub di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan oleh ahli tafsir. Jadi bila nak sebut sembelihan ini, mestilah prosesnya binatang itu mesti disembelih dengan benda yang tajam, dengan menyebut nama Allah ataupun dengan Allah Ta'ala
hingga memutuskan urat-urat dan urat-urat dan urat-urat dan urat pernafasan, saluran pernafasan, saluran makanan. Tiba-tiba Ustaz blank pula. Ya, dua-dua urat tu kena putus. Kalau nak tengok juga sembelihan tu biasanya kalau 2 tahun lepas insya-Allah kita boleh tengok. Tapi untuk tahun ini dan tahun lepas hanya dimulakan di pusat-pusat sembelihan sahaja atau di masjid-masjid terpilih sahaja. Disebabkan alhamdulillah murid dan itu pernafasan dan saluran makanan mesti ada kaedah-kaedahnya, ada rukun-rukunnya. Yang pasti kalau sembelihan itu di leher binatang dengan pisau yang tajam, disembelih oleh orang Islam dan juga dengan orang niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau korban, mana niat kepada korban. Kalau akikah, akikah. Kalau korban, adik-adik biasanya kalau lembu untuk 7 bahagian. Kalau kambing 1 bahagian. Tak apa, Ustaz akan cerita sikit nanti apa yang masuk dengan ibadah korban ini. Hukum bila sebut hukum penasihat minta izin bila dah 3 level kat sini, kena macam-macam pendekatan Puan Asiah ya, Haji Mus Kamal. Ada cikgu, ada parent, kemudian ada anak-anak. So daripada gaya tu kena berubah-ubah lah. Ya, saya gunakan kaedah yang bermacam-macam. Jadi kalau tak diturunkan level tu anak-anak tak faham. Jadi bila sebut sunat, hukum korban ini sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Alhamdulillah keluarga Ustaz insya-Allah hari raya kedua akan buat korban. Tapi bukan buat di rumah, tak boleh. Waktunya tak boleh. Bukan buat di masjid pun sangat ketat. Jadi Ustaz buat kat pusat sembelihan. Ya, tengok lembunya macam mana bentuknya hari ini, pilih lembunya macam mana, hantar nama kat ustaz yang uruskan di pusat sembelihan tu, insya-Allah tahu-tahu nanti sampai rumah dah siap lapah. Ustaz tinggal potong-potong je lah. InsyaAllah hari Rabu insyaAllah. Terus ambil cuti hari Rabu. Ya, jadi anak-anak bila sebut sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Hatta ulama mengatakan kalau kita contohnya harga lembu itu 6,000, lebih afdal kita korbankan seekor lembu 6,000 daripada kita sedekah 6,000 itu kepada benda lain. Contohnya nak buat itu buat sekolah ke, itu dia punya kepentingannya, dia punya penegasannya, kepentingan korban ini. Kepentingan korban ini untuk dilaksanakan oleh individu muslim yang berkemampuan. Bila sebut berkemampuan, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak saya Kristian, maknanya apa? Kita mampu. Ya, tak sampai berhutang lah. Jadi sebenarnya sekarang ni kalau nak korban cukup senang. Misalnya korban kat luar negara ke, kat dalam negara ke, kalau luar negara tu cukup harganya sangat-sangat berpatutan. Contohnya korban di Kemboja ke, di negara-negara Islam yang lain, di Afrika contohnya murah sangat. Siap ada video lagi, siap ada gambar lagi diambil. Siap ada lafaz lagi diambil video tu, dipost kat kita menggunakan teknologi sekarang ni, menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Jadi kalau sebut korban itu anak-anak, tuan-tuan puan, menyembelih binatang tertentu pada hari raya Aidul Adha yang jatuh pada hari 10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Maknanya ada 4 hari. Kalau kita kat Malaysia ni esok insya-Allah 10 Zulhijjah, Rabu, Khamis, Jumaat. Ada 4 hari untuk kita buat ibadah korban. Tetapi buat masa pandemik ini kita kena buat dalam keadaan yang mematuhi SOP yang telah dibenarkan. Kerana semalam angka menunjukkan kes positif COVID 10,000 plus. Kalau sebelum tu pernah mencecah 13,000 plus. Cuma bila kita lihat balik, kita kena faham ya, yang 10,000 plus tu hampir 80% atau hampir 60% itu yang tidak bergejala. Ya, yang 20% bergejala, yang lain itu yang ada kes-kes yang agak serius tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita faham betul-betul senario sekarang. Tapi apa sebenarnya
kalau tak ada apa-apa, baik duduk di rumah sahaja. Baik, maknanya dengan tujuan untuk beribadah dan tujuan kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, kita ingat balik bila sebut hukum korban itu ialah sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Kalau ada lebih duit, setiap tahun pun tak apa, tak ada masalah. Setiap tahun pun tak apa. Kumpulkanlah duit. Macam Ustaz keluarga Ustaz kumpul main kutu-kutu. Walaupun kutu-kutu, istilahnya kutu-kutu lah. Ya, ada seorang adik-beradik tu, dia contohnya ada pegang dana. Semua kumpul. Sikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu inisiatif keluarga masing-masing. Tapi yang penting sebenarnya ialah kita kena faham sunat muakkad itu sangat-sangat dituntut. Kemudiannya 4 hari, 10, 11, 12, 13, niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kena faham dia anak-anak, binatang itu yang kita faham sekarang ni, kambing, lembu, kerbau, kambing, kalau kat Malaysia lah. Ada juga yang dulu sembelih unta, tapi unta mahal, 16,000 hingga 17,000 seekor. Kibas tu susah nak dapat. Tapi yang lain tu senang. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian pula binatang-binatang ini menepati ciri-ciri sah korban. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, tidak cacat, tidak sakit dan tidak kurus. Tuan-tuan, anak-anak, kenapa agaknya kalau lembu itu biasanya kena sembelih di pusat penyembelihan abattoir? Kenapa anak-anak agak-agak? Kenapa perlu dapat pengesahan kesihatan daripada jawatan kesihatan, daripada jawatan haiwan? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan bila kita lapah lembu itu, perkara pertama mereka lihat ialah organ dalamannya. Kalau organ dalamannya biasanya di jantung dia atau di hatinya itu berulat, maka lembu itu dikategorikan sebagai tidak sihat dan tidak boleh dimakan kerana dianggap sebagai berpenyakit. Begitu juga sebab tu sekarang ini apa yang berlaku ialah kita nak lembu tu yang betul-betul sihat. Kita nak persembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, nak berkorban kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, kalau boleh cari lembu yang satu cacat celah pun tak ada. Yang cantik, bulunya yang mulus, ya, yang gagah. Kalau yang lembu tu kalau boleh ada dia punya bonggolnya tu nampak garang. Wah, itu sepatutnya. Kalau saya suka warna-warna orange sikit, warna-warna agak-agak orange sikit lah. Ada semua warna hitam contohnya, ada semua warna putih, tak kisah. Yang penting lembu itu lembu yang sihat, lembu yang tidak sakit, yang penting tidak kurus. Tengok lembu tuan-tuan dan puan-puan, jangan tengok pada perutnya, tengok pada dia punya pangkal peha dan juga dia kaki depan dia tu. Jangan tengok pada peha. Kalau perut tu banyak isi tai, banyak tai kat situ, banyak lemak. Yang tengok dia punya badan tu, dia punya kekuatannya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tuan-tuan, yang keduanya, bila saya nak pilih lembu korban, saya akan pilih lembu yang bagaimana? Lembu yang dibela di dalam kandang, bukan lembu yang dilepas. Pasal apa tuan-tuan? Bila lembu yang dibela di kandang, kita tahu lembu tu tidak menceroboh siapa? Menceroboh kebun-kebun jiran. Ada setengah-setengah pengembala ni, setengah pembela lembu ni, dilepaskan kebun dia ke estate, ke kebun orang, habis kena sumpah seranah dia orang lain. Ya, makan tanaman, makan sayuran. Jadi kalau nak beli lembu korban, lembu akikah, belilah lembu yang dibela. Kalau saya suka penternak tu bela, bagi makan lembu tu rumput ataupun pelet. Saya tak akan bagi makan benda-benda lain seperti itu. Kenapa? Kadang dagingnya tidak sedap. Ya tuan-tuan, yang penting dibela, bukan dilepaskan. Bila lepaskan tuan-tuan, akan jadi syubhah. Lembu tu menceroboh kebun orang dan akan menimbulkan fitnah. Orang duk maki lembu siapa lah ni. Kau dapat seekor lembu 78,000 tapi tanaman aku rosak. Tuan-tuan dan puan-puan. Satu, kalau nak pilih lembu tu, tengok, pilih satu-satu. Kalau saya bawa kapur, bawa pen, saya conteng. Ini saya punya. Ya, bila pilih tu, pilih yang terbaik, yang sihat. Kenapa tuan-tuan? Pasal kita nak dapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila darah sembelih tu, darah tu mengalir tu, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya nanti
menjadi suatu benda yang sia asbab tadi mungkin tak sepenuhnya asbab kesilapan, asbab banyaknya kat situ fitnah. Jadi kita kena hati-hati tentang ibadah korban ini. Teliti tuan-tuan, pilih betul-betul. Kalau kita nak wakilkan orang, pastikan orang tu pilih lembu. Kalau murah sangat tu, tengok kenapa murah sangat. Kalau average seekor lembu ni sekarang ni, seekor mungkin 7 kali 7 dapat 5,000. Kalau 700 satu bahagian pun sebenarnya murah sangat tu sekarang ni. Biasanya 800 atau 900. Barulah lembu tu betul-betul gagah, betul-betul sesuai untuk dikorbankan. Tuan-tuan dan puan-puan. So, kadang-kadang bila korban ni, biarlah kita alah membeli. Menang memakai istilahnya. Tuan-tuan dan puan-puan. Yang keduanya, ibadah korban juga merupakan amalan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa mengajak sahabat-sahabat baginda untuk melaksanakan korban pada setiap bulan Zulhijjah, terutama yang berkemampuan. Sebab itu kita kena contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan korban pada bulan Zulhijjah ini untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua anak-anak, tuan-tuan dan puan, korban ada dua. Satu korban nazar dan satu lagi korban sunat. Ini kena hati-hati. Bila korban nazar, tuan-tuan dan puan, maknanya apa? Seseorang itu bernazar untuk melaksanakan korban sekiranya berlaku sekian. Contohnya, orang itu bernazar, A bernazar kalau dapat anak lelaki, maklumlah anaknya 9 perempuan, yang ke-10 ni kalau aku dapat anak lelaki, aku nak korban tahun ni. Contoh. Ya. Maknanya bila disebut nazar, istilahnya apa tuan-tuan dan puan? Gali lubang, tutup lubang. Tak ada faedah. Ya, kurang faedahnya. Korban untuk yang bernazar ini, macam mana hukumnya tuan-tuan dan puan? Si yang berkorban ni satu keping daging pun tak boleh ambil daripada korban tersebut. Dan hukumnya wajib. Kalau tak ditunaikan berdosa. Dan kalau dia sembelih korban pun satu keping daging pun dia tak boleh ambil. Pasal apa? Korban nazar. Manakala yang kedua ialah korban sunat. Macam kita buat sekarang ni. Bila korban sunat maknanya tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 3 part. Satu bahagian kepada fakir miskin. Fakir miskin satu bahagian. Satu bahagian lagi kepada sahabat handai, ya, kawan-kawan, jiran-jiran. Satu bahagian lagi ialah kepada yang berkorban itu. 1/3. Jadi kalau let's say lembu tu seekor tu beratnya 100 kg atau 90 kg, so 30. Sama rata. Dan seelok-eloknya, saya dah rujuk, saya dulu dalam Mufti Wilayah Persekutuan, seelok-eloknya sebahagian kecil itu disedekahkan dalam bentuk mentah. Sebahagian kecil. Tapi tak disebutkan portionnya banyak mana. Tapi ada. Seelok-eloknya disediakan dalam bentuk yang mentah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, melihat kepada contohnya di Saudi, bila buat haji, banyak sangat binatang korban yang disembelihkan. Sampai satu ketika tak tahu nak buat apa. Terlalu banyak. Jadi Majlis Fatwa Saudi menetapkan binatang-binatang yang tak termakan ini diproses, ditimkan dan dihantar ke negara-negara Islam untuk disedekahkan kepada umat Islam yang memerlukan di negara-negara dunia ketiga. Jadi tuan-tuan, kalau korban sunat 3 part, satu kepada fakir miskin. Kita carilah mana-mana fakir miskin ada, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya kat sini, saya akan rujuk kepada ketua kampung. Contohnya saya di Korea Surau Darul Aman. So Korea ni dia tahu berapa ramai fakir, berapa ramai miskin, berapa ramai B40. Dia akan tentukan berapa ramai M40, berapa ramai T20. Dia dah ada dah, dia punya senarai-senarai itu up to date. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, so dalam hal ini, ingat dia, kalau korban ni sunatnya 3 portion tadi. Kepada fakir miskin, 1/3. Ya saya. Yang keduanya,
kepada saudara mara, jiran-jiran, yang satu pertiga lagi kepada orang yang melaksanakan ibadah kurban. Ya saya. Ada soalan? Ha? Okey, tak apa. Sambung ya, saya sambung ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut ibadah korban ini, sebenarnya ia mengingatkan kita kepada peristiwa antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kedua-dua Nabi ini sebenarnya ada kaitan yang sangat rapat dengan kita. Sebab itu dalam solat kita pun, ya, dalam tahiyat kita pun, kita tengok, ya, Asia sekarang banyak sahabat-sahabat yang pernah haji dan pergi umrah tengok Haji Ismail, ya, ada makam Ibrahim kat situ. Ya, betapa rapatnya kita dengan kedua-dua insan ini, insan hebat ini. Satu tuan-tuan, kita semua maklum kisah peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sedang Nabi Ismail ini memang telah lama duduk di Mekah dengan ibunya si Sarah dan diambil oleh Ibrahim, dan tiba-tiba dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail tadi. Kita lihat bagaimana sejarahnya berlaku, dan yang paling kata mencabar waktu itu ialah bagaimana syaitan, iblis ini sentiasa mempengaruhi, sentiasa memujuk Ibrahim agar tidak menyembelih anak Ismail. Begitu juga dengan Ismail, diberikan kata-kata provokasi kepada Ismail tadi. Kau ni dah gila ke? Ha? Kau tak ingat ke? Kau dah lama ditinggalkan dengan mak kau di Mekah ni. Tiba-tiba senang-senang nak sembelih kau. Dan makan lagi. Sebab tu kita tengok kalau di Mekah ada Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Di mana Nabi Ismail Ibrahim melontar iblis dengan batu disebabkan nak menghalau iblis ini ketika mereka cuba untuk mengganggu gugat Ibrahim daripada melaksanakan perintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengorbanan yang sangat besar. Tapi sekarang tak ada lagi ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau ada lagi tu maknanya psycho lah tu, bahaya sangat-sangat sekarang ni. Ya, bapa sembelih anak, dia berhalunisasi tuan-tuan, auzubillah min dzalik. Baik. Bila kisah Ibrahim dan Ismail, walaupun masyarakat menganggap Ibrahim ni seolah-olah sudah hilang akal kerana nak menyembelih anaknya Ismail tadi, tetapi Ibrahim tidak menghiraukannya kerana perintah Allah itu jelas. Isterinya redha, anaknya redha. Tiada sebarang pertikaian di situ. Maka ketika mana pedang itu dipancungkan ke leher Ismail, ya, terpecitlah darah. Tapi alhamdulillah yang terpecit darah itu bukan darah Ismail, tetapi darah haiwan yang digantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita lihat pengorbanan yang cukup besar daripada seorang bapa kepada anaknya dan anak kepada ayandanya, dan menunjukkan betapa kukuhnya ikatan kepercayaan keluarga ini, iaitu Ibrahim, Ismail dan juga isterinya si Sarah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu arahan yang sangat-sangat berat, tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebarang bentuk ujian, sama ada ujian-ujian kekayaan, ujian-ujian kemiskinan atau ujian-ujian yang berbagai macam pun, bagi mereka itu semua itu adalah biasa saja. Ya, biasa saja. Pasal apa? Sebarang pujian itu tidak akan menyebabkan mereka lupa diri, dan sebarang cacian, sebarang dugaan itu tidak menyebabkan mereka melemahkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, korban juga pada waktu yang lain sebenarnya menyebabkan kita ni menunjukkan rasa prihatin dan peduli kepada sesama saudara kita. Mungkin kita kat Malaysia ni hari-hari kita makan daging. Ayam tu dah rutin utama. Daging tu mungkinlah kot
Kalau umur-umur macam saya, macam Haji Asya, macam Haji Asya muda lagi, saya tua lagi. Macam Haji Muskamal, kita dah jarang nak makan daging ni. Pasal perempuan, 3 serangkai tu dah ada. Wang Haji Asya sihat. Haji Muskamal dia ada jantung. Saya tak ada jantung, tapi darah tinggi sudah mari. Ya, kecing manis sudah hello. Ya, so kena jaga makan, kena jaga mana makan pada. Jadi dalam hal ini kadang-kadang kita kena lihat, bila kita kena macam tu, Allah Akbar, rupanya Allah nak bagi signal, kepada kita. Maknanya apa? Ingat-ingatlah jiran-jiran kita yang mungkin hari ini makan ke tidak, ya, ada beras ke tidak. Saya tuan-tuan dan puan-puan, saya tak sangka kat Banting ni didatangi oleh seorang penunggang motosikal warga Cina, bangsa Cina. Abang, tolong bang, bagi 1-2 ringgit, saya mau beli beras. Saya kata, jarang sangat-sangat orang meminta-minta. Jarang. Tapi waktu pandemik ini, dia minta untuk beli beras. Tak apa, jom ikut saya. Masuk balik, belikan beras. Memang dia nak beras. Dia kata mak dia dah uzur, tak ada makanan. Tuan-tuan, Allahu Akbar saya kata. Dia motor-motor buruk, tuan-tuan. Tak kira bangsa sekarang ni, semua memang susah. Jadi kita serkat mampu. Alhamdulillah di Suruh saya ni kami ada tabung macam kat PSP lah dulu. Ada gerobok rahmah. Ada, di Suruh saya ada gerobok itu. Idea saya daripada SMK PSP lah. Saya ambil. Ada kowei. Ada mesin kowei. Ya, kat surau saya tu. Alhamdulillah infaknya subhanallah. Macam di SMK PSP. Mencurah-curah. Hari-hari. Dan kita ada juga tabung benda hari pegang, orang infak kita bagi kepada tersasar, golongan bersasar. Mana yang susah tadi tu kita ada senama, kita bagi bulan-bulan, tuan-tuan. Bukan nak mewah, sardin, susu, gula, tepung, minyak, beras, itu je. Yang penting kenyang. Yang lain-lain tu mungkin dia dapat semangat daripada zakat dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan, kat sini resmi korban ini kita mengingatkan sebab tu 1/3 tu fakir miskin. 1/3 Allah Ta'ala tentukan. 1/3. Bukan kita cakap, Allah cakap 1/3. 1/3 tu sahabat handai kita. Jiran-jiran kita boleh bagi. Ni kita dah korban, senyap je. Sekadar setengah kilo pun tak dapat. Ya, tu contoh macam tu. Dan juga kita, yelah anak-anak kita pun, takkan tak ada apa-apa korban kata korban. Anak kita pun nak rasa juga. So, 1/3 tu sangat-sangat jelas. Sangat-sangat adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita kena ingat saudara-saudara kita. Mungkin kita rasa kita susah. Tapi ada orang lagi susah. Jadi bila kita bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan jiran-jiran, bergaul dengan komuniti kita akan dapat kenal satu seorang. Dan even kat surau saya pun saya PM, siapa ada masalah tolong PM pengurusi, tolong PM. Kadang-kadang dia tak nak ambil tuan-tuan puan, dia tak nak ambil kat gerobok tu, dia malu, dia tak nak ambil. So kita tahu dia susah, tapi kita nampak lah pasal tak ada CCTV, tapi jiran-jiran duduk kat surau nampak dia tak pernah ambil. Jadi tuan kita hantar, kita bagi. Kadang-kadang mungkin dia tak perlu beras tu, tapi dia perlu RM1. Ada kali yang nak bayar itu, nak bayar ni, bayar bil tu, bayar ni. Tuan-tuan dan puan, jadi kat sini dah peranan kita, terutama sahabat-sahabat kita yang kehilangan pekerjaan, dipotong gajinya. Kalau kerja hari tuan-tuan puan, tak ada kerja, tak ada gaji. Ya? Ustaz senanglah cakap kerja kerajaan, duduk rumah, memang duduk rumah. Tapi 8 hingga 5 mana boleh keluar. Kita duduk rumah sebagai integriti kita ni memang tak keluar. Kalau nak keluar cek sarapan pasal bila PKPD tu, kedai buka pukul 8 buka, saya terpaksa anjak masuk kerja saya 8.30 hingga 5.30 atau pukul 6. Pasal tuan-tuan nak buat sarapan, orang rumah, isteri sibuk PDPR, anak-anak sibuk PDPR. Ya, tak sempat buat sarapan pun. Kan buat sarapan pun tak makan. Ya, kalau beli tu biasa kena makan, paksa mahal. Tuan-tuan, paksa tuan-tuan. Jadi dalam hal ini soalan kita. Kemudian korban juga penebus kesilapan kita dalam kehidupan. Setengah jam je kan? Setengah jam je. Okey, tinggal beberapa minit lagi. Kemudian dan insya-Allah bila kita berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan,
jiwa kita akan tenang. Jiwa kita akan tenang. Kenapa? Kita telah bersihkan sebahagian pada harta kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, selain zakat, selain sedekah, tuan-tuan dan puan, lagi-lagilah waktu kita PKP ini, kita kena jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena jujur dengan diri kita. Adakah kita gunakan waktu, kalau Wan Asia, Jemput Selamat dari pencen lah, YB. Wan Asia, yang lain tu kerja waktu bersekolahan je. Kami ni office hour. Kena pastikan dari pukul 8 atau 7.30 Wan Asia, 7.30, saya pukul 4.30, pukul 5. Kerja buat kita itu. Kerja buat kita itu. Adakah benar-benar menepati apa yang telah disyaratkan oleh majikan kita, oleh orang yang bayar gaji kita, atau sebaliknya? Itu kat kita. Kita je tahu. Kita dengan keluarga kita je tahu. Ya? Tak boleh culas tuan-tuan dan puan ya. Tak boleh. Kalau saya nak rehat, 1 sampai 2. Itulah rehat. Nak makan, nak solat waktu itu. Even kadang-kadang pukul 4.30 tu, saya kena ke surau. Saya kata tak bolehlah, saya hari ni saya bekerja. Minta maaf. Kalau maghrib isyak, subuh saya boleh. Tuan-tuan. Pasal apa? Waktu itu, waktu kita bekerja. So, revise balik. Revise balik. Takut-takut nanti gaji kita, tuan-tuan dan puan-puan, gaji kita ni solid. 100% tak solid. Bersih. Atau ada unsur-unsur syubhah yang kita kena bersihkan. So, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita semua muhasabah diri. Suami saya soal integriti tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya esok tuan-tuan kita disunatkan untuk memakai pakaian baru-baru, ya. Kalau solat kat rumah ada imam baru kan. Ada Bilal baru, ya. Esok saya dapat kota kat masjid. Tapi saya kata saya bagilah peluang pada AJK yang lain. Pasal apa? Satu Korea ni seorang je wakil. Jadi saya bagi orang lain. Pasal apa? Bagilah Chan. Kan dah lama tak tengok masjid. Bukan tak tengok masjid, tengok masjid hari-hari. Tapi tak boleh nak masuk tu. Tak boleh nak masuk. Bila dapat kota Jumaat, subhanallah, seronoknya rasanya. Ya? Tapi habis solat, balik-balik tuan, balik-balik. Tak boleh berlama. Pasal apa? Pandemik ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, pakai baju baru-baru, wangi-wangi. Disunatkan makan selepas solat. Disunatkan makan selepas solat. Ya. Tapi kalau dah langsung ada gastrik, makanlah sikit. Ya. Maklumlah, saya tahu lepas ni masing-masing akan sibuk. Petang ni masak dan sebagainya. Saya tak adalah. Ni saya potong rumah cuti sekolah. Dia masak lah. Kalau tak cuti sekolah, saya tolong masak. Ya. Tuan-tuan dan puan. Kemudian memohon keampunan, kemaafan tuan-tuan. Kemudian sebenarnya ibadah Quran itu menunjukkan rasa kita syukur Allah, rasa syukur Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur Allah SWT bila kita keluarkan korban itu, keluarkan duit untuk beli binatang korban, kita korbankan duit kita itu, tanda kita syukur Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kau kufur, maka semua azabku amat dahsyat, ya, amat pahit, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak tutup, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perkongsian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mengikuti seminar nasional baru-baru ini, ya, YB Kanan Menteri Pendidikan ada menunjukkan beberapa perkara tentang sistem pengurusan kualiti. Bila sebut pengurusan kualiti ni, Haji Bain berkongsi dengan saya, dia kata apa? Bukan hanya kita dalam sistem pekerjaan kita, bukan saja dalam sistem pendidikan kita, tetapi pengurusan kualiti kalau seorang ayah kepada anak-anaknya, seorang suami kepada isterinya, isteri kepada suaminya, adik-beradik kepada yang lain, murid kepada gurunya, apa integriti dia, apa kualiti dia, guru kepada murid dia, ya, apakah kualiti yang sepatutnya ada. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama ialah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kalau kita Azira pengajar budak PPKI,
Faham tak? Apakah ada kepuasan yang perlu ada di kalangan murid-murid kita? Murid kita keluar kelas tu senyum ke, keluar datang kita punya kelas online ke, kelas kita kelas apa nama bukan online ke, tuan-tuan puan-puan. Bagaimana kualiti itu? Maknanya dalam hal ini kepuasan dia macam mana? Kalau Puan Haji Asiah contohnya dengan semua fikir-fikirnya, dosuk pengurusannya, puas hati tak Cik Rosdi contohnya? Puas hati tak Cik Puan Akmaliah contohnya? Puas hati tak contohnya apa nama ni Cik Marlin contohnya? Puas hati tak Puan Aisyah contohnya? Dan juga JKP yang lain. Kalau Puan Asiah dengan PIBG pula, bagaimana servis ya kita punya prestasi dengan Haji Muskamal? Pandangan PIBG bagaimana? Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. So yang pertama ialah customer satisfaction. Yang kedua ialah zero defect. Tiada kesilapan. Tiada kesilapan. Maknanya apa? Seboleh-bolehnya, sedaya upayanya penyampaian PDC itu berjalan dengan baik. Kalau Puan Rosin contohnya mengajar fizik, Puan Rosin, fizik matematik contoh ya. Semua faham contohnya. Tak faham murid akan tanya balik. Akan bantu bimbing murid-murid itu. Akan ada proses bimbingan. Proses untuk memantapkan PBC murid itu sendiri. Itu kita lihat kat situ. Itu sebut sebagai zero defect. Ada defect. Yang ketiganya tuan-tuan puan, kalau ada masalah, tindakan pembetulan segera. Tindakan pembetulan segera. Contoh audit, contoh audit keuangan ke, audit apa ke. Tahun ni kalau kena audit teguran, contoh na'udzubillah. Rasa tak adalah kan. Cepat-cepat betulkan. Cepat-cepat betulkan. Tim kita perkasakan contohnya. Jangan kerja seorang-seorang tuan-tuan puan. Kerja dalam jamaah. Kalau apa JKMP Sains Matematik kerja dengan jamaah. JKMP Kemanusiaan kerja dengan jamaah dia. Pasal bila kita berjamaah, kita akan dapat keberkatan. Itu je tuan-tuan puan. Kami di Hulangat ni, staf kami ada 100 orang. Sekolah menengah ada 131 sekolah. Tak ramai sangat lah kan, tak banyak sangat. Cikgu 12,000 je. Tak ramai. Ya, itu yang kat sini rambut makin putih tu tak nampak. Bila ni tak nampak. Rambut makin putih. Nasib baik rambut atas ada lagi lah. Ya, ada sahabat makin lama rambut atas tu makin hilang. Sebab apa? Duk memikir hari-hari. Kemudian tindakan pencegahan. Yang keempat tuan-tuan, tindakan pencegahan. So jangan ulangi. Jangan buat lagi. Kita cuba saya untuk perjuangan. Dan akhir sekali ialah pastikan kesilapan itu tidak berulang. Pastikan kesilapan tidak berulang. Tuan-tuan dan puan-puan, dari Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf sekiranya sepanjang saya handlekan, marah Cikgu Rasul. Saya mengelolakan bacaan Yasin tadi, banyak gangguan tuan-tuan, call masuk dan sebagainya, dan ada silap kata, tutur kata yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Dan di peluang ini juga, sepanjang saya berkhidmat di SMK PSP setahun lebih sikit lah, hujung bulan 10 tak silap macam tu, sampailah awal bulan 1, berlaku banyak kesilapan, saya khilaf, tak laksanakan tanggungjawab sepatutnya tuan-tuan. Bila saya masuk ke PPD tuan-tuan, dia lain tuan-tuan, nampak kelemahan-kelemahan saya waktu jadi PKP. Nampak tuan-tuan. Ya, saya sedih sangat. Macam mana saya nak balas balik? Macam mana saya nak betulkan balik kesilapan-kesilapan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa kadang-kadang bila kita berhijrah itu, kita akan dapat suasana baru, ilmu baru, strategi baru tuan-tuan. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, nanti mungkin saya minta izin Puan Haji Asiah nanti. Kalau ada apa-apa nanti berkongsi yang saya nak bagi dengan tim, saya minta izin lah. Minta izin, bukan nak mencampuri, tidak. Bukan. Tapi kadang-kadang nak berkongsi, nak menebus kesilapan saya. Tu yang kata 5 kualiti tadi ni. Saya nak tebus kesilapan saya. Apa yang saya tak buat, apa yang saya sepatutnya buat. Kadang-kadang Cik Rosi tu, usaha-usaha saya kadang-kadang saya tak faham Cik Rosi tu pasal dia mantan orang PPD.
dia punya mindset lain. Mindset dia lain. Jadi bila saya duduk situ, ya Allah Akbar, banyak dosaku, ya Allah. So kita minta maaf sangat-sangat kepada semua terutama sepanjang Asia, seluruh PIBG, seluruh guru-guru terhadap kesilapan saya. Jadi saya kita terima kasih kerana sudi jemput saya hari ini. Sudi Allah Akbar. Saya tak sangka juga, ya. Jadi saya pulangkan balik kepada moderator. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Salihin di atas tazkirah yang penuh bermakna dan semoga kita mengambil iktibar serta semangat korban daripada tazkirah itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjawab kuis interaktif iaitu Quizizz. Mohon pelajar serta hadirin sekalian mengaktifkan aplikasi Quizizz di peranti masing-masing. Saya menjemput Cikgu Muhammad Zahir bin Abdul Ghani untuk mengendalikan Quizizz ini. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok link yang dipaparkan di laptop ataupun di telefon masing-masing. Okey, tekan link tersebut ya. Saya pun sebenarnya tak nampak sebenarnya. Sebab line saya ni slow. Jadi saya berharap pelajar bolehlah tekan link yang telah dipaparkan di laptop masing-masing. Okey, tekan link tersebut, tekan link, lepas tu isi nama dan kelas. Nama dan kelas anda. Okey, tekan link dan isi nama. Nama tak payah nama panjang je, nama pendek ya. Nama dan juga kelas. Okey. Okey, sekejap lagi kita akan keluarkan soalan. Kita akan paparkan soalan. Anda kena menjawab soalan tersebut dengan segeralah. Dan pemenang kita akan pilih daripada jawapan yang betul dan juga peserta pelajar-pelajar yang cepat menjawablah. Kita akan pilih 20 orang pemenang pada hari ini. Okey, dan tekan link tersebut. Okey, tunggu sekejap. Kita bagi ruang dan masa kepada pelajar-pelajar untuk mengisi nama dan juga tingkatan. Okey, sekejap lagi soalan akan keluar, anda boleh jawab. Jawab dengan seberapa segeralah sebab kita akan pilih kepada nama pemenang. Nama pemenang ni dia akan secara automatik lah akan dipaparkan dalam link tersebut. Okey, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang dah mengisi nama dan akan menyertai kuis interaktif kita pada hari ini. Okey, saya tengok pun dah ramai dah isi nama tu. Okey, sabar. Sekejap lagi kita akan keluarkan soalan-soalannya. Ada lagi tak yang nak join? Kalau dah cukup Okey, nanti saya tekan start je. Kita bagi masa sikit lagi. Kita bagi masa 2 minit lagi. Kita start pada pukul 10.50, 3 minit lagi lah. Kita bagi nama supaya kita faham ada pelajar mungkin internet dia lemah. Kita harap pada hari ini ramailah pelajar-pelajar kita yang dapat menyertainya. Dan soalan-soalannya adalah berkisar kepada ceramah Ustaz dia lah mengenai korban dan juga Hari Raya Aidil Adha. Okey, saya harap pelajar bersabar. Isi apa tu maklumat yang diberikan dulu, isi nama dan juga tingkatan. Kalau awak tak isi nama dan tingkatan menyebabkan kita tak tahu siapa pemenang. Okey.
Okay, sabar dulu. Kita bagi 2 minit lagi. Kita bagi masa kepada pelajar-pelajar yang mungkin kesukaran untuk mengakses ataupun untuk mengisi borang yang bukan borang lah, mengisi maklumat diri yang diberi oleh link. Senang je, tulis nama dan juga tingkatan supaya pihak EJK program pada hari ini dapat mengenal anda. Okey, kita bagi masa 1 minit lagi. Harap bersabar. Okey, awak baca soalan, lepas tu jawab. Okey, saya harap semua sudah bersedia. Okey, Cikgu Farid saya rasa dah boleh mula kot. Cikgu Farid, saya rasa dah boleh mula. Sekejap lagi. Okey. Okey, boleh mula. Tengok soalan. Saya tekan start Okey. Okey, start. Okey, soalan dah nak keluar. Baca soalan. Okey, dah mula menjawab ya, boleh mula menjawab. Okey, saya tengok sini Izati daripada 4 Azalia. Dah begitu cergas dia. Yusrina 5A, Nadia Azizah 1B. Oh, makin sengit ya menjawabnya. Tak sempat saya nak baca senarannya. Masih duduk naik-naik. Maknanya pelajar yang cepat menjawab dia akan naik, namanya naik di atas ya. Dan pada hari ini kita akan pilih 20 pemenang. 20 pemenang dalam kuis interaktif kita pada hari ini. Dia pemenang kita pilih jawapan yang betul dan yang cepat menjawab lah. Walaupun awak cepat menjawab, kalau soalan jawapan awak salah, kita tidak dikira lah. Kita akan pilih 20 pelajar terbaik menjawab pada hari ini. Okay, Nazhan 5A dah hampir nak siap lah. Haikal 5A, Muhammad Amal, Amirul Aiman 2C. Okey, terima kasih kerana cepat menjawab. Okey, satu soalan 30 minit saat je. 30 saat je. Soalan ada 20 soalan. Saya difahamkan pada hari ini kita akan bagi 20 soalan kepada pelajar-pelajar. Jadi pastikan awak menjawab dengan betul ya. Kita memilih kepada pemenang, kepada pelajar yang menjawab dengan betul dan cepat. Okey, yang teratas kali ini ada Nazhan daripada 5A ya. Dah menjawab 11 soalan. Atirah 4A 7 soalan. Muhammad Ahmad dah 10 soalan dapat menjawab. Farisha Zulfa 5A 11 soalan dah dapat menjawab. Izati Pak Azalia. Okey, makin sengit saya tengok yang menjawab soalan hari ni makin pagi ni makin sengit. Graf hasil begitu
begitu bergerak ya. Hanya para pelajar yang sekarang ni pelajar yang dah banyak menjawab, itu Farisha Zulfa 5A, dah 14 soalan ya. Okay, Atira Pak A pun dah mula menduduki tangga ke atas. Udam Pak A, Aliana 5A, Balkis 4A, Okey, Atira, saya rasa dah hampir nak siap dia menjawab tu, Atira. Muhammad Adam 5A. Okey, saya tengok graf ni. Balkis 4A, Muhammad Adam 5A. Cikgu, tangan saya sakit. Huda 4A. Okey, pemenang dikira dengan mata poin ya. Pelajar yang banyak betul ya, bukan cepat je. Cepat dan banyak betul akan dikira. Okey, ramai dah pelajar yang dah hampir siap. Farisha, Zulfa 5A, Nazhan, Muhammad Amal pun dah hampir siap pun. Atira 4A dah hampir siap. Balkis 4A. Okey, saya pun nak baca pun tak sempat. Graf asyik duduk bergerak je. Umi Kalsum ya. Umi Kalsum ni kelas mana ya Umi Kalsum? Tak ada nama tapi kelas tak ada. Atikah pun sama. Nama ada, kelas tak ada. Hawa 2A hampir nak siap. Nazhan daripada 5A pun dah hampir nak siap. Izati 4 Azalia. Izati ni sudah siap ke? Farisha Zulfa dah siap rasanya. Huda 4A. Saya dah pasti kenapa graf dia warna purple. Maksudnya purple tu dia paling betul lah, banyak dia dapat jawab. Patutlah dia duduk di atas ya. Huda 4A. Tengok dia warna purple. Warna purple ni banyak jawab tu. Sebab saya tengok dia lain sikit. Yang ranking di atas ni semua majoriti dah banyak jawab lah. Dia dah selesai menjawab. Okey, dah selesai. Okey, yang dah selesai, dah ramai dah yang selesai. Okey, masih ada lagi, tak apa, boleh menjawab. Saya pun membebel sebenarnya sebab laptop saya tak boleh buka. Hari ni saya tengok dalam laptop, mata pun tak apa nak nampak. Tapi tak apa, saya akan baca. Okey, kalau nak tengok soalan, boleh tengok dekat sini lah. Saya tunjukkan. Okey, sebab tu saya kata soalannya kalau dengar Ustaz Solihin yang ceramah tadi, saya rasa tidak mustahil awak menjawab dengan salah lah. Sebab soalannya semuanya berkisar kepada ceramah yang disampaikan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Al-Solihin. Okey, sebabnya saya tengok sini soalannya bukannya susah. Bilakah ibadat korban? Saya dah nampak ada soalan ni. Bilakah waktu
Maknanya semuanya soalannya berkisar kepada ceramah yang disampaikan oleh Ustaz ini. Jadi kalau pelajar dapat mendengar dengan baik, ada nota sikit, saya rasa ramai pemenang pada hari ini. Tapi walaupun kita akan memilih 20 pemenang yang paling banyak soalan yang betul dan dua yang paling cepat je. Itu kita sudah mesyuarat semalam. Kita pilih kepada pelajar yang paling banyak menjawab dengan betul dan juga pelajar yang cepat menjawab ya. Okey, soalan 10 tu waktu korban, ibadah korban, waktu sembelihan ibadat korban di syariat. Waktu korban berakhir, bilanya berakhir waktu, maknanya semuanya berkisar kepada mengenai hari raya Aidil Adha. Saya rasa soalan ni begitu tidak mencabar bagi pelajar-pelajar, saya rasa. Tapi tak apalah, yang penting pelajar dapat mengerti tarikh-tarikh yang penting yang ada dalam Islam ya. Bilakah umat Islam pada perayaan umat Islam pada bulan Zulhijjah, perayaan apa? Saya rasa itu soalan bagus untuk pelajar. Okey, saya rasa masa dah habis kot, Cik Farid. Okey, kejap kita tengok balik ranking tadi. Saya tak nampak rankingnya. Ni saya tunjuk. Okey, kita nak cari 20 peserta yang berjaya mendapat ranking 1 hingga 20 lah ya. Kalau kita tengok dekat sini dah ada lah rankingnya. Jadi rasanya kita boleh hentikan live quiz ni dan kita ambil saja senarai nama yang terpapar dalam susunan ranking 1 hingga 20 ni ya. Cikgu Zahir boleh bacakan saja okay, nama. Saya baca ya. Huda 4A, Farisha Zulfa 5A, Izzati 4 Azalia, Hawa 2A, Nazhan 5A, Muhammad Adam 5A. Atirah 4A. Saya baca semula lah sebab lagi dah naik balik. Dah bergerak balik. Dah tutup ke Cikgu Farid? Tak apa, saya bacakan. Okey, Muhammad Amar 3A, Atirah 4A, Alaina 5A, Amirul Aiman 2C, Balkis 4A, Hafizuddin 2A, Fatini 3A, Rashid Sahri 4, Daisy. Okay, Puteri 3A, Cikgu Rupini. Okay, Daniel Aiman 2B, Diana 1A, Mustaqim 5D dan Adam Haris. Itu saja nama yang saya sebut, ranking 1 hingga 20 ya. Dengan itu kita Cikgu Zahir boleh beritahu lah dia punya apa? Okey, macam mana nak contact semua lah. Yang nama yang disebut oleh Cikgu Farid ni, pelajar ni boleh berhubung dengan Ustazah Hamizah untuk hadiah ya. Hadiah saya rasanya lumayan jugalah hadiahnya. Yang akan dibagi oleh Ustaz Hamizah, iaitu pelajar-pelajar yang disebut tadi sila berhubung dengan Ustazah Hamizah. Ustazah Hamizah boleh bagi nombor telefon di mesej rasanya. Boleh bagi di mesej supaya pelajar-pelajar yang tak ada. Ya? Siapa? Nama saya tak ada ke? Nama awak siapa? Awak cuba tengok ranking. Nama awak siapa? Saya tak kenal. Ulfa. Tak ada. Ulfa tak ada. Tu pelajar PPKI tadi tu. Huda 4A. Tak ada lah. Awak melewat jawab. Ulfa cuba lain kali. Awak boleh jawab lain kali. Jangan risau. Kita ada lagi Cuba quiz lain kali.
awak jawab dah cepat tapi tak betul. Tak apa, kita boleh cuba. Terima kasih kerana mencuba ya. Setakat pelajar-pelajar yang disebut oleh Cikgu Farid ni, sila berhubung dengan Ustazah Hamizah. Awak boleh tengok nombor Ustazah Hamizah di link mesej tu. Di link mesej Ustazah boleh hantar. Okey, dan juga tahniah yang telah berjaya dan juga tahniah kepada yang menyertai. Yang tidak berjaya, jangan risau. Kita akan adakan lagi kuis, kita boleh cuba lagi. Kegagalan yang pertama tidak berarti awak akan gagal. Okey, itu sahaja untuk kuis pada pagi ini dan terima kasih yang menyertai kepada pelajar-pelajar yang menyertai dan juga pelajar yang tidak berjaya. Jangan risau, anda boleh mencuba lagi di lain kali. Okey, sekian untuk pagi ini. Wassalam.